السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا. سبحانك لا علم لنا. رب اشرح لي صدري ويسر ربي زدنا علما. اللهم كما نورت الأرض صلى الله على سيدنا. dan telah diceterakan Sidi Syekh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa kata Sidi Syekh Abdullah bin Mas'ud, 2 rakaat daripada orang yang zahid, yang alim, itu terlebih baik daripada ibadat orang yang abid, yang mujtahid hingga akhir zaman. Ini jadi perkataan daripada Sidi Syekh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sebagai yang maklum pada kita ialah daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi katanya Abdullah bin Mas'ud, dia katanya 2 rakaat. Jadi 2 rakaat ia disembahyangkanlah, maknanya 2 rakaat daripada sembahyang, maksudnya daripada orang yang zahid, yang alim, lagi pula alim. Jadi orang yang bersifat dan orang yang perangai dengan zuhud. Zuhud sebagaimana yang telah kita ketahui, zuhud maklum pada yang telah kita mengaji dah, orang yang hatinya tidak condong, tidak tomok lobo kepada dunia. Jadi dunia tu dalam milik tangan dia saja. Arti dunia pada milik tangan je, tidak sampai kepada hati. Tidak dikasih, tidak kasih, dan tidak merasai tomok halobo kepada dunia. Jadi itulah orang yang zahid.
Bukan menafikan kepada harta benda. Tidak orang zahid itu orang yang tak punya harta benda. Tidak. Orang yang zahid, orang ada harta. Orang ada usaha, ada pekerjaan, ada milik dunia, harta benda. Tetapi dunia itu hanya milik tangan dia saja. Berarti dia milik, kira milik sahaja tentang dunia tu. Jadi milik saja je. Di dalam tangan dia sajalah. Hatinya tidak merasai kasih sayang kepada dunia. Dia menjadi orang yang pemurah dan orang yang suka membuat kebajikan. Dan orang yang menjadikan harta yang dimiliki oleh tangannya itu untuk dia mendapati pahala, untuk dia mendapati akan kebajikan. Makna dunia yang dia milik itu mendapati kepadanya sebagai wasilah kepada mendapati akhirat. Jadi sebagaimana yang Allah Ta'ala telah berfirman tentang sikap orang yang diberikan harta benda ni, kehendak Allah Ta'ala-nya dengan harta yang direzekikan oleh Allah Ta'ala, iaitulah dengan bahawa dijadikan harta dan rezeki itu ialah untuk mendapati akhirat. Dengan dunia tu untuk mendapati akhirat. Jangan dunia hanya untuk mendapati kesedapan dunia semata-mata. Bukan memiliki dunia untuk kemewahan dunia dan untuk bermegah-megah. Tidak begitu sifat orang yang zuhud. Orang yang zuhud, sifat perangainya adalah menjadikan dunia itu untuk mendapati akan kebajikan, untuk mendapati pahala. Jadi dunia hanya milik tangan saja. Tangan saja yang memiliki dunia ni, tetapi hatinya tidak. Maka sebab itulah Allah Ta'ala ada firman, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Wabtaghi fima atakallahu ad-darul akhirah. Hendaklah kamu tuntut, kamu tuntut akan perkara yang diberi oleh Allah Ta'ala, yang dianugerah akan dikau oleh Allah daripada rezekinya, daripada dunianya, daripada kemurahan rezeki yang didapati itu adalah untuk mendapati dengan rezeki yang dianugerah Allah untuk mendapatkan apa? Ad-darul akhirata, akan negeri akhirat. Artinya jadikan dunia yang Allah Ta'ala beri milik pada kita, rezeki yang Allah Ta'ala yang menganugerah kepada kita untuk menjadi sebab kepada kita mendapati akan pahala akhirat. Menjadi sebab pada kita mendapati kejayaan, kebahagiaan di akhirat nanti. Tidak hanya dengan rezeki itu, hanya untuk bermewah-mewah di atas muka bumi semata-mata. Bukan nak jadi orang kaya semata-mata. Bukan nak hipung sebanyak-banyaknya. Tidak. Bahkan jadikan rezeki itu adalah untuk buat kebajikan, untuk mendapati pahala. Dan mereka pula adalah dengan akhirat sangat-sangat yakin, sangat-sangat cerah hati dengan akhirat.
dengan Allah Subhanahu wa taala, amat yakin dan percaya sungguh-sungguh kepada Allah. Rasa kasih dan rasa sayang kepada Allah, membesarkan Allah, mentakzimkan Allah Ta'ala. Maka punca daripada rasa besar, rasa kasih sayang kepada Allah, kesungguhan membesarkan Allah, begitu sangat merasa cinta, mahabbah kepada Allah, maka itulah sebabnya wujud dalam hatinya perasaan untuk melakukan sesuatu yang mendapati keredaan Allah. Untuk Allah, untuk mendapati keredaan Allah. Ini punca daripada iman yang kuat dan yakin yang besar. Sebenar-benar sayang dan kasih kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala anugerah dalam hati sifat mahabbah, yakni sifat kasih sayang kepada Allah. Ini adalah anugerah Tuhan, anugerah Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala tidak anugerah dalam hati kita rasa mahabbah, maka kita tak akan rasa sedemikian. Jadi kita rasa mahabbah, rasa kasih, rasa sayang kepada Allah, rasa membesarkan Allah, dan merasa yakin sebenar kepada Allah dan janjinya di akhirat adalah menunjuk pada sebenarnya kita beriman dan kita percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Iman inilah, kerana kepercayaan inilah membawakan seorang hamba-Nya, membawakan kita jadi baik, akhlaknya baik, tawadhu' dan tidak lalai, tak lupa kepada Allah. Dia tidak sangat mewujudkan ataupun wujud perangai sifat-sifat yang condong pada dunia. Ingat yang sangat besarnya kepada akhirat, kepada bekalan, buat balik sana. Fikir sungguh-sungguh, sungguh-sungguh fikir kepada akhirat. Fikir kepada akhirat, sungguh-sungguh fikir dan nampak akhirat supalah nyata seperti pandang dunia juga. Nyata pandangan di hati tentang akhirat, dan yakin sebenar pada hati pada apa yang Allah Ta'ala janjikan. Dan lakukan semasa hidup ini semata-mata untuk memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat orang yang zuhud dan perangai orang yang sebenar-benar yakin dan arif dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak saya, tidak tamak dan tidak kasih, tidak saya apa yang ada di tangannya. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang zahid ni. Qala sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang zahid ni. Nabi bersabda, laisa zuhdu bitahrimil halali. Nabi sabda, laisa zuhdu bitahrimil halali. Artinya, bukanlah zuhud tu dengan mengharamkan yang halal. Bukan zuhud begitu. Bukannya zuhud lagu tu. Orang zahid bukannya dengan sebegitu perangainya, iaitu benda yang halal kita haramkan daripada rezeki yang halal. Kerana zuhud, nak ke zuhud, siapa hak Tuhan halal yang Allah Ta'ala menghalalkan rezeki pun kita menghukumkan haram. Kita mengharamkan yang halal. Maka ini bukannya zuhud. Perangai macam ni bukan perangai orang yang zuhud.
Bahkan lagi pula pun mengharamkan yang halal adalah perkara yang setengah daripadanya membawa kepada jadi kufur dengan Allah Ta'ala. Itu dia. Jadi arti hakikat sebenarnya zuhud bukanlah mengharamkan yang halal. Bukan pandai kata benda halal, hak rezeki Tuhan meluaskan kepada kita, lalu kita pandang sebagai haram kepada kita. Kerana mahukan zuhud, kerana nak jadi zuhud, lalu kita tidak, lalu kita hukumnya haram untuk kita benda halal. Itu bukan zuhud. Nabi kata, pesen keadaan begitu bukannya zuhud. Bukan cara tu zuhud. Bukan lagu tu cara orang berzuhud. Tu. Lepas tu lagu mana ke zuhud ni? Innamaz zuhdu antakuna bima piyadillah awsaqa mimma piyadika. Itu penjelasan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innamaz zuhdu, sesungguhnya zuhud itu ataupun orang yang zahid tu antakuna, bahawa adalah mung, kata Nabi, antakuna, bahawa adalah kamu, bima, dengan perkara, dengan rezeki, dengan anugerah, biyadillah, pada tangan Allah, awsaqa, lebih dipercayai. Jadi kita lebih percayai, kita lebih mempercayai dengan rezeki yang luas, rezeki yang banyak pada tangan Allah. Kita percaya rezeki hak Tuhan milik amat banyak. Allah yang amat kaya. Allah Ta'ala yang amat memberi. Allah Ta'ala yang memiliki segala-galanya. Jadi orang yang zahid, orang yang lebih mempercayai tentang rezeki, tentang apa yang pada tangan Allah, daripada apa yang ada di tangan kamu. Mana kata harap pada hak Tuhan beri rezeki itu, bukan harap pada hak kita milik. Bukan harap pada apa kita milik dah. Kalau kita harap pada apa kita milik, lalu kita rasa kasih sayang pada harta, kasih sangat, sehingga menimbulkan sifat perangai bakhil. Perangai bakhil. Jadi kedekut dan bakhil, nak buat kebajikan pun kita sayang. Kita bakhil atas diri kita sendiri. Hakikat orang bakhil ni orang yang bakhil atas diri dia. Zahir saja dia hanya bakhil, tak sewi kat orang, takut luak hak duk dia, takut jadi luak. Sebenarnya hakikat orang yang bakhil, orang yang telah jadi membakhil atas dirinya sendiri. Arti telah kita bakhil atas diri kita sendiri. Dengan makna kata bila kita bakhil, nescaya telah kita merugikan akan pahala dan kebajikan bagi kita sendiri. Dan kita bakhil bermakna telah kita ni menjadi orang yang bakhil. Hakikat sebenarnya bakhil atas diri sendiri. Bukan bakhil kat orang. Nampak je bakhil pada orang lain. Tak sebui pada orang. Tak mau buat sedekah. Tak mau sedekah pada orang. Tak mau tolong. Kerana takut jadi kurang hak ada pada kita. Takut jadi kurang hak kita. Lalu kita jadi bakhil. Maka sebenarnya bakhil itu Nabi kata, sebenarnya bakhil ni, apa ni? Allah Ta'ala kata sebenarnya bakhil ialah orang yang bakhil
atas dirinya sendiri. Hakikat dia telah bakhil atas diri dia sendiri. Dengan sebab dengan dia bakhil itu bermakna dia telah meluputkan pahala dan kebajikan untuk dirinya sendiri. Jadi luput, tak dapat kebajikan. Tuhan, yang Allah Ta'ala bagi rezeki, yang Allah Ta'ala anugerah rezeki untuk kita mendapati kebajikan dengan rezeki itu, dengan dunia itu, supaya kita mendapati akhirat dengan dunia itu. Wa bataghi fima atakallahu daral akhirah. Tuntut olehmu pada perkara yang Allah Ta'ala datangkan pada kamu. Untuk mendapati pahala akhirat, untuk mendapati kebajikan akhirat. Dengan rezeki yang kita dapati untuk kita dapat pahala akhirat. Itulah hikmatnya, itulah kehendak daripada Allah. Di samping itu, wala tansa nasibaka minad dunya. Maka jangan kamu lupa nasibmu pada dunia. Arti sungguh pun kita digemarkan Allah pada membuat kebajikan untuk mendapati pahala yang banyak dengan rezeki dengan dunia tu, tetapi jangan kita lupa akan nasib kita. Yakni belanjakanlah rezeki yang dianugerahkan oleh Allah untuk kita sendiri, untuk anak buah kita, untuk ahli-ahli kita. Kita belanjakanlah dengan rezeki itu. Jangan sampai kita habiskan kepada semata-matanya buat kebajikan sahaja. Tentang dunia, maka kita tak heran. Kita lupakan nasib kita atas dunia, perlu pada belanja, perlu pada makan, perlu pada minum, dan berhajat kepada ada belanja untuk hidupan kita. Oleh itu, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kamu lupa akan nasibmu dalam dunia ni, tentang rezeki itu. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Hendaklah kamu berbuat baik seperti mana Allah Ta'ala telah berbuat baik pada kamu. Sebagaimana Allah Ta'ala telah buat baik pada kamu, hendaklah kamu juga buat baik kepada hamba-hamba Allah Ta'ala. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wa ahsin, hendaklah kamu membuat kebaikan, buat baik sebagaimana seperti mana yang Allah Ta'ala telah membuat kebajikan, membuat kebaikan pada kamu. Wala tabril fasada fil ard. Jangan kamu mencari kerusakan, jangan sengaja buat benda yang munah pada muka bumi Allah Ta'ala ni. Jadi oleh itu, zahid sebenar ni, bagaimana hak Nabi kita sabda, innama zuhdu antakuna bima fi yadillah. Sesungguhnya zuhud, bahawa adalahmu dengan apa yang di tangan Allah, awsaqa, lebih percayai. Lebih kita percayai tentang keluasan rezeki pada tangan Allah Ta'ala. Mimma fi yadika, daripada apa yang di tangan kamu. Makna kata, kita jangan bimbang. Bila belanja, bila kita bersedekah, maka jadi kurang, maka jadi habis. Tak habis, dia mari pula hak lain. Tuhan ganti selalu dah. Ada malaikat yang khusus mendoakan untuk digantikan akan hak perbelanjaan kita yang telah kita belanjakan itu, hilang hak itu, digantikan dengan yang lain. Tuhan gantikan yang lain pula mari pula hak lain. Pasal hak khazanah Tuhan ni amat luas, amat banyak. Ada malaikat khas untuk mendoakan orang yang membuat kebaikan. Malaikat berdoa supaya Allah Ta'ala gantikan. Dan orang yang bakhil, malaikat berdoa. Mendoakan orang yang bakhil itu supaya binasalah harta bendanya. Itu.
hadis yang sahih iaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitulah iaitu ada malaikat Tuhan tugaskan untuk mendoakan. Malaikat kata bila kita mengholor buat kebajikan, membuat pahala dengan harta benda kita, tolong menolong dan membantu, lalu malaikat kata, Allahumma ya Allah, Allahumma a'ti mumfiqan khalafan. Allahumma a'ti mumfiqan khalafa. Ya Tuhanku, berikanlah orang yang membelanja itu akan gantinya. Ganti. Jadi tu malaikat tu ditugaskan untuk tu kerjanya. Mendoakan bagi orang yang berbuat kebajikan supaya Allah Ta'ala menggantikan akan rezekinya yang lain pula mari. Mari hal lain pula, jangan duk bimbang. Takut kata bila buaya ni habis, bila piti aku tak habis, dan mari hal lain pula. Khazanah Tuhan ni amat luas. Tuhan amat kaya. Huwal ghaniyul hamid. Allah Ta'ala Tuhan yang amat kaya. Al-Ghaniyu yang kaya. Al-Hamidu lagi pula amat terpuji. Kaya. Tengok harta ada milik kita ni. Mari di mana? Buang duit. Tuhan buat semua. Kaya dunia daripada kejadian rezeki Allah. Dalam bumi Tuhan jadikan emas. Logam-logam yang berharga, emas, perak, tembaga, permata belian, permata delima, permata macam-macam lah. Daripada batu bukit, daripada batu Allah Ta'ala jadikan mutiara yang indah. Daripada batu bukit Allah Ta'ala jadikan permata yang amat mahal harganya. Sampai nilai beratus ribu ataupun mungkin sampai juta. Itu rezeki Allah. Itulah kekayaan Allah. Siapa dia yang buat tu? Siapa dia boleh buat? Ada yang boleh buat mata. Tapi dengan kaca. Mata kaca nak apa sing. Nak apa kok harga. Tak gitu kah? Hak batu sengoti amat mahal. Hak molek sangat mahal lagi. Sampai juta. Tu dia. Ada amal ziarah Tok Guru petani. Amal ziarah Tuan Guru Baba Haji Ahmadullah, menantu Tok Guru Tok Guru Tok Jung. Menantu Tok Guru Tok Jung. Jadi Tok Guru Tok Jung petani, ada menantu dia yang alim-alim. Antaranya hak kenal, hak baba kenal, namanya Babullah Haji Abdullah. Ganti dia mengajar. Tok Guru Haji Abdullah ni kata Babullah Tok Jung ni, dia duk kecek dengan baba. Dia kata ada satu ketika di Burma, kalau orang alim tak royak, tak cerita, kita pun berasa nak percaya ke tak sih. Ni Tok Guru royak ni. Ada di Burma, di dalam satu tempat pada tepi bukit yang bumi itu dimiliki oleh orang Islam. Orang Islam Burma. Timbulnya batu delima. Tubik daripada bumi naik batu delima. Tubik batu delima tu bukan kecil, kalau timbul berpikul. Berpikul besarnya. Bukan kata besar ibu kaki, besar ibu lengan, tak. Berpikul nah. Nak akak tak erak. Betul-betul delima. Tubik pada bumi.
Bila keluar pada bawah media mata besar, mata telima, tak tahulah. Kalulah dinilai ke harga banyak mana tegak wallahu a'lam. Delima sungguh. Kemudian tak kalau begitu gagal manusia ramai tak boleh katuk mulut. Gagal siapa kepada pihak kerajaan. Pihak kerajaan mari mak katuk selalu dah. Tak ada siapa dia ambil. Jadi harta delima yang besar tu dikorek oleh kerajaan Burma. Kosonglah, tak beri pada orang Islam. Tak beri pada tuan. Tuan harta tersebut orang Islam. Tak diberikan. Ambil dia. Jadi kalulah kira kata kita kalau liar sikit katak dengan belakang kapuk biar sumbing boleh besar putih boleh kira dah. Ni dak. Yang ambil dia kajak mari katuk tak boleh ambil. Pagar semua sekali. Tak boleh ambil langsung. Itulah orang panggil kayanya Tuhan. Huwal ghaniyu kaya sungguh. Biji emas, logam emas, logam perak, permata belia, mutiara dalam lautan. Itu semua hak Allah Ta'ala. Itu semua memang punya sifat Allah Ta'ala yang maha kaya. Yang maha menjadikan apa jua yang dia mahu. Nak beri pada siapa yang dia bagi rezeki. Yang dia nak bagi luah rezeki ke siapa pun, Allah Ta'ala akan bagi. Dengan rahmatnya. Sebab tu ada malaikat. Allahumma a'ti mumfikan khalafah. Ya Tuhanku, berikanlah orang yang membelanjakan itu, beri ganti. Ya Tuhanku, beri gantinya. Yang ganti sungguh oleh Tuhan. Sikit kita belanja, hak akan datang mari lebih lipat kali ganda lagi. Percaya sungguh, percaya, yakin. Wa'ti mumsikan talafan. Tu hak gu dia. Wa'ti mumsikan talafan. Dan ya Allah, berikanlah orang yang memegang. Berikanlah orang yang memegang itu akan talapa binaso hartonya. Memegang ni arti orang kedekut lah. Tahu ke gengas macam. Tahu ke cekok semata saya. Tu mumsik makna orang yang megang. Orang yang memegang. Tak mahu membelanja pada kebajikan. Maka malaikat kata, jadikanlah ya Allah orang yang memegang itu akan binasanya. Harta dia. Itulah. Jadi orang zuhud, orang yang benar-benar. Itu dia. Itulah kita mengaji ni. Dan tengok kata Syekh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Bahawasanya kata Abdullah 2 rakaat. 2 rakaat semaya. Manalah kita kata semaya sini, kita buat 2 rakaat semaya lah. 2 rakaat daripada orang yang zahid. Orang yang zahid, hatinya zahid. Ya alim, alim lagi. Zahid lagi, alim pula. Dengan Allah, alim pula dengan Allah, alim. Zahid serta alim. Alim ni orang yang alim dengan Allah. Orang yang sebenar yakin dengan Allah Ta'ala. Sebab tu jadi zahid. Orang yang zahid ni orang yang alim. Lagi orang yang alim sebenar. Orang zuhud ni. Alim, mereka sangat yang tahu dan yakin sebenar dengan Allah Ta'ala. Bukan sekadar tahu Allah ni dengan maklumat ilmu sahaja.
Bukan yakin pada Allah dengan rasa dia beriman sungguh. Yakin dengan rasa dia beriman sungguh dengan Allah. Bukan sekadar ilmu yakin. Bukan sekadarnya ainul yakin. Bukan siapa pada peringkat hakul yakin. Hakul yakin. Mana katanya sebenar yakin kepada Allah Ta'ala serta Allah Ta'ala anugerah rasa zauqiyah, rasa zuk dan rasa mesra dengan Allah dan jelira. Maka sebab itulah 2 rakaat pun sikit 2 rakaat tapi menepati pahalanya amat banyak. Sebab pahala bukan kerana bilangan buat tetapi pahala adalah bersabit dengan hati kita dengan Allah. Tu. Dua rakaat daripada orang yang zahid, yang alim itu 2 rakaat tu terlebih baik. Terlebih baik. Makna kata kat terlebih banyak pahala daripada ibadat orang yang abid, yang mujtahid. Orang yang abid, yang mujtahid. Abid ni setara mana orang abid? Bukan setara kita orang abid ni. Abid ni adalah orang yang ibadatnya kuat lagi mustahil. Mana kuat ibadat? Sehari berpuasa sunat. Malam bangkit semaya banyak, semaya malam. Tu abid, orang yang banyak buat ibadat. Mustahil lagi pula bersungguh-sungguh. Tapi sungguh pun dia abid, sungguh pun dia mustahil, tetapi nak samakan, nak tandingkan dengan orang zahid, maka tak dapat ditanding, tak dapat disamakan. Orang zahid 2 rakaat semaya pun dengan ibadat orang zahid sampai ke akhir zaman. Ibadat orang zahid sampai ke akhir zaman buat ibadat semua. Nak tu dia. Nak samakan dengan pahala 2 rakaat yang diamalkan oleh orang zahid, maka tidak dapat tak boleh nak lawan. Tak boleh nak lawan, tak boleh nak samakan, tak boleh nak bandingkan. 2 rakaat orang zahid lagi alim terlebih banyak pahala daripada si abid yang buat amal siapa mati ke diri. Itu dia. Payah belaka tu amat payah, nak zahid payah. Siapa tu satu malam pada hadis sahih Nabi eret ada satu orang tetamu mari ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu malam tu. Tetamu tu lapar sangat lapar nampaknya. Kemudian mari kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta makan. Nabi tak ada arah nak beri makan ni. Nabi ni Allah ya Allah. Rasulullah ni walaupun amat mulia, sangat besar kelebihan, sangat tingginya martabatnya, lepas pada Allah kat Rasul lah, Nabi kita lah nasbah tinggi martabatnya. Seluruh alam dunia, seluruh makhluk adalah menjadi sebagai seolah-olah kata menjadi di dalam genggaman tangan Nabi. Nabi nak gapo pun Tuhan beri belaka. Tapi Nabi tidak nak pada dunia. Siapa malam nak makan, lapar, makan ni tak ada. Tak ada makan ni. Bila dalam keadaan tak ada makan ni, mari seorang tetamu. Mari tupai Rasulullah bermalam. Nabi nak makan, tak ada makan ni.
Tak ada makanan untuk diberi makan kepada tetamu tu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajak tetamu dia bawa ke rumah isteri-isteri dia. Isteri dia yang ramai itu. Naik kepada sebuah rumah, tanya ada kepada kamu makanan sedikit nak beri makan pada tetamu ini. Jawab suami, jawab isteri, ya Rasulullah, tidak ada pada kami makanan. Eret pergi pula pada isteri lain. Adakah pada kamu makanan sedikit nak beri makan pada tetamu? Tak ada ya Rasulullah. Jadi siapakah gitu nah Nabi ni? Tu dia. Semelia-melia makhluk Allah. Semelia-melia kekasih Allah. Hidup dalam amat sempit, susahnya. Nak beri makan pada pakai miskin saat ni tak ada makan ni. Habis-habis lalu Nabi kita bawa orang miskin tu pergi kepada jiran-jiran Nabi, sahabat-sahabat. Nabi kata, Nabi istihar. Nabi kata, sesiapa yang memberi makan ni kepada tetamuku, aku jamin syurga baginya. Siapa dia beri makan pada tetamu aku malam ni, aku jamin dia falahul jannah, untuknya syurga. Maka jawablah orang yang jiran Nabi itu, ya Rasulullah, tak apalah, ambo jamu dia. Ambo jamu. Jamu. Kemudian dia sanggup nak jamu tu, makan ni untuk dia makan dan untuk anak-anak dia malam ni. Untuk anak dia makan, untuk isteri dia makan. Tu bukannya banyak. Hak untuk jadi anak isteri. Tapi terpaksa dah moga nak dah menyahut akan permintaan Nabi, belalah kita berlapar. Biarlah anak-anak kita lapar malam ni, tidur dengan lapar pun. Asal kita sepenuhkan hajat yang dikehendak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lapar pun tak apalah kita. Biarlah katanya laki pada isteri, kata laki pada isteri dan anak-anaknya, biarlah kita lapar. Asalkan kita menunaikan kehendak Rasulullah. Makan ni untuk jamu anak. Payahnya makan ni. Allah, kita lah ni jenuh makan ni. Nasi siapa tak habis makan tahu tanah. Siapa tahu tanah. Gula-gula semalam, hak malam ni tak saya makan. Dah cuah esoknya. Jadi tunjuk mewahnya, tunjuk hebat kita ni. Itu nak royak kata begitulah kedudukannya Nabi dan para sahabat adalah sangat-sangat tidak mahu kepada dunia tu. Tapi kalau Nabi nak ke dunia, Allah Ta'ala izinkan. Bahkan Allah Ta'ala memberi tawaran, kamu nak jadi rasul serta jadi raja pun boleh. Kamu nak jadi rasul serta jadi hamba pun boleh. Ikut kamu pilihlah. Jawab Rasulullah, kami mahu jadi rasul serta jadi hamba. Secara itulah. Kalau kita orang tawa jadi orang besar, nak selalu lah. Tu dia. Kalau kita tak kaji mimpi ni dia orang besar umpamanya. Tiba-tibanya boleh. Alangkah kita rasa rezekinya kita ni dianugerah oleh Allah. Berasa rezeki kita boleh rezeki. Padahalnya pemberian Allah tu merupakan amanah. Amanah. Gitu. Adapun Sayyidina Umar Abdul Aziz nak jadi khalifah tu lama lagi nak jadi khalifah, tapi Nabi Khidir cerita dah pada dia. Nabi Khidir cerita pada Umar bin Abdul Aziz dengan bahawa kamu akan jadi khalifah. Bila kamu jadi khalifah, kamu mesti adil. Padahalnya jarak masa lama lagi nak jadi. Nabi Khidir royak dah. Tu dia. Jadi kita kalau
Hak rezeki Allah nak jadi menteri, tak ada mimpi dah gitu kah. Tak mimpi. Bapak mari jadi menteri. Mujur amat besarlah rahmat Tuhan tu. Kena syukur banyaklah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sepatutnya kita tidak sampai situ, tapi Tuhan amat murah mengangkat siapa ke tarah tersebut. Syukurlah banyak-banyak. Tak gitu kah? Tapi ingat itu amanatun. Bukan nikmatun, amanah. Amanah Tuhan tu. Sina Umar Abdul Aziz tak kalau jadi khalifah menangis pula dah. Dia lantik jadi khalifah menangis. Menangis. Bukan menangis kerana gembira, dia menangis yang ada dua bahasa. Ada menangis sangat suka pun teriak juga. Kita temu anak-anak yang lama kita tak berjumpa dan nanti kembali balik. Nangis juga pasal sedih hati. Dan gembira bercampur gembira. Jadi menangis. Begitu juga ada pasal nak umat dok. Bukan nangis kerana gembira. Menangis kerana takutkan Allah. Tak kalau dilantik jadi khalifah, angkat jadi khalifah Islam, maka Umar bin Abdul Aziz menangis. Bapa yang dia menangis tu gembira ke? Kerana boleh jadi pegang pangkat yang tinggi, jawatan yang besar khalifah. Tidak, menangis tu kerana takut bimbang, takut tak dapat membuat adil pada rakyatnya. Takut berdosa dengan Tuhan. Tu. Hingga siapa begitulah menangis. Sayyidina Umar Al-Khattab ada berkata, kalau aku tidur di siang hari, aku telah mensia-siakan rakyatku. Kalau aku tidur tengah hari, kata Sayyidina Umar, kalau aku tidur siang hari, aku telah mensia-siakan kerja untuk rakyatku. Untuk berehat semua ni. Kalau aku tidur malam, aku telah mensia-siakan hak diriku untuk beribadah. Pilihlah antara dua tu lah, masa tidur celah tu lah. Itu bendanya. Orang yang abid, yang mujtahid, yang mujtahid hingga akhirul zaman. Makna orang yang abid, lagi pula orang yang mujtahid, buat amal sampai ke hayatnya hilang. Sampai ke akhir hayat, akhir zaman pun. Tak boleh nak samakan dengan pahala orang yang zuhud sembahyang 2 rakaat. Itu maknanya. Nak jadi setara tu lah payahnya orang zuhud ni. Jadi kita tak payah kata orang zuhud kat orang tak ada pitih mah. Tidak. Orang ada punya. Orang yang ada keluasan rezeki. Tetapi hati tidak kasih. Harta hanya pada tangan dia sahaja. Milik tangan dia saja. Bukan miliknya di hati. Dan kata Abu Muhammad Sahlun bin Abdullah. Abu Muhammad Sahal, nama Sahal bin Abdullah radhiyallahu anhu. Sahal radhiyallahu anhu ni wali. Sebut dalam kitab Hikam, Sahal Abdullah ni adalah wali yang besar. Bahawasanya dikurniai orang yang zahid itu pahala segala orang yang alim. Jadi katanya perkataan Sahal bin Abdullah radhiyallahu anhu, Allah Ta'ala kurniai pahala untuk orang zahid ni
segala orang yang alim dan segala orang yang abid. Tu dia. Pahala orang yang zahid adalah pahala amat banyak. Seperti segala pahala orang yang alim. Seramai-ramai orang alim yang buat kebajikan, yang buat pahala, buat ibadat. Orang alim mana? Orang alim yang tidak zahid. Gitu. Orang alim yang tiada zahid. Pahala orang alim yang tidak zahid. Dan pahala segala orang yang abid. Allah Ta'ala jadikan pahala orang zahid ni. Allah Ta'ala kurniakan pahala orang zahid. Segala orang yang alim yang tidak zahid dan segala orang yang abid. Makna pahala orang zahid ni sebaca pahala semua orang alim yang tidak zahid. Kalau kumpul orang alim yang tak zahid, kumpul orang yang abid, banyak mana pahala, itulah pahala kepada orang zahid. Itulah pahala pada orang zahid. Kemudian maka dibahagi-bahagikan atas segala mukmin pahala segala amalnya orang zahid. Pahala banyak orang zahid ni Allah Ta'ala agih-agih ke pahala dia kepada segala orang mukmin. Dia makan seorang tak habis. Kayu telajak tak habis makan. Allah Ta'ala agihkan pahala orang zahid kepada segala orang yang mukmin. Segala orang beriman akan mendapati, akan agih pahala daripada orang zahid. Jadi kalau kita beriman juga pun kita boleh gia jugalah. InsyaAllah pun begitulah. Berimanlah, tak gitu ke? Mukmin, beriman, yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maka dibahagi-bahagikan atas segala mukmin pahala segala amalnya orang zahid dan tiada dilihat dalam hari kiamat yang terlebih afdal nasbah pahala nasbah pahala daripada orang yang zahid yang alim lagi warung. Tak ada lah bandingnya lebih afdal di hari kiamat nanti pahala orang yang zahid, lagi pula orang yang alim, lagi pula warung lagi cukup kena. Maka itu pahala orang yang zahid, lagi alim, lagi warung, pahala mereka ini, pahala orang ini adalah afdal pahala daripada pahala-pahala orang lain. Itulah kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Dia kata Syekh Abdullah Al-Qurashi radhiyallahu anhu. Kita baca Aqidatun Najin. Aqidatun Najin. Bismillahirrahmanirrahim.
Kat mana ni? Maka iaitu ibarat. Maka iaitu mana? Iaitu iaitu ibarat daripada nafi ke mutasif. Iaitu ada. Dia kata tiada berbilang-bilang sifat tu. Iaitu tiada berbilang-bilang sifat bagi zat yang suci daripada satu jenis. Seperti ada baginya Allah dua kudrat. Jadi hak Allah Ta'ala kita mengaji dalam ilmu usuluddin ni, iaitu pada sifat kita ngaji dah, kita faham dah. Iaitu Allah Ta'ala di dalam kita membicarakan sifat wahdaniyat bagi Allah, pada zat dan pada sifat. Pada sifat ni kita ambil faham dan ambil reti, iaitu bahawa bagi Allah tidak ada dua sifat yang satu jenis. Tidak ada bagi Allah berbilang pada sifat ya satu jenis. Makna kata pada Tuhan satu sifat sahaja, satu kudrat, satu iradat, satu. Pada yang satu jenis, satu je. Satu saja. Itu kita mengaji dah. Maka baik sekarang. Maka iaitu hak tiada saat ni tu, hak tiada berbilang-bilang sifat bagi zat tu. Tu dia. Maka iaitu tidak berbilang-bilang pada sifat Tuhan. Ibarat daripada nafi kam muttasil pada sifat. Ibarat tu gapo dia makna ibarat? Ibarat tu cakap pep. Ibarat makna kata kecek pep atau cakap pep. Daripada kata menafikan muttasil pada sifat. Jadi gini. Kalau kata kam tu makna Melayunya berbilang-bilang. Kam ni berbilang-bilang. Sebab tu kalau kita pergi Mekah, kan kita pergi beli di kedai arak. Orang arak Mekah ni. Kita orang belajar arak agak nak kecek lah arak tak kah? Muka temu orang arak. Jadi kita pun nak tanyalah harga barangnya tu, goni ni gapo ni, katalah kain ke jubah ke. Kita tanyalah orang arak. Kam hada, kam saman hada, berapa ke harga ni? Kam ni berapa? Dam arti kam berbilang-bilang. Berbilang-bilang. Jadi nak royak kata bila kita kata kita iktiqad pada sifat Tuhan pada satu jenis. Baik. Kalau berbilang-bilang sifat Tuhan pada yang sejenis, itulah orang panggil muttasil.
Kam tu bilangnya mutasi itu berhubung. Jadi artinya bila kita kata pada sifat Allah, maka kita menafikan akan berbila-bila yang duk sabit dengan sifat Tuhan tu. Kita nafikan berbila-bila yang bersabit dengan sifat hak sejenis tu. Arti kata kita nafi dua kudrat, kita nafikan dua iradah. Bila dua sifat pada yang sejenis, kita nafikan. Kita tolak dengan bahawa pada Tuhan tidak ada satu sifat, tidak ada beberapa sifat yang satu jenis. Kalau berbila, ada sifat, dua sifat kudrat, atau berbila pada sifat yang sejenis, maka itu namanya hak tetap berbila itulah orang panggil kam mutasil. Tetap berbila pada sifat tu kam mutasil namanya. Dalam istilah ilmu usuluddin ni, dalam pengajian ilmu usuluddin, berbila-bila pada sifat Tuhan jenis yang satu, itulah dia sebut kam mutasil. Maka kam mutasil ini dinafikan, ditolak dengan wahdaniyah pada sifat. Tu bendanya. Jangan kita duk main kata apa benda kat kakak ni Allah, wak menyusah kat orang. Wak menyusah kat orang dak main kam-kam. Dah kita tak tahu, duk dengan tak tahulah. Gitu. Janganlah kita kata apa-apa. Yang kita komen. Takkanlah semua kita reti belaka. Hak kita reti tu retilah. Barang kita tak reti, banyak lagi. Tuhan beri pada hamba dia ni ilmu sikit sangat je. Sikit sangat je. Walau sealim-alim manusia di muka bumi, sebesar mana alim, seramai mana alim pun hanya duk bubuk setitik ibarat air laut. Setitik itulah kita bakal bubuk dapat ilmunya. Ilmu Tuhan ibarat lautan yang luas. Ibarat lautan yang luas. Ilmu semua kita ni duk pakat bersekutu pada setitik daripada air lautan tersebutlah. Ibarat bandingnya. Kan dalam Quran Tuhan sebut nyata kan? Kalau sekiranya Tuhan jadikan ranting-ranting pada muka bumi ini, takdirkan jadi kalam. Ranting-ranting kayu pada muka bumi ini semua jadi kalam. Air laut pada bumi Tuhan ini ada 7 lautan, sab'atu abhur, 7 laut yang besar-besar. Kalau 7 laut tu dijadikan takdirnya dakwah. Kalau semua ranting kayu, ibarat semuanya ranting kayu kala. Dakwah sebanyak 7 lautan yang besar. Menulis semua ilmu Tuhan, ranting-ranting tersebut dengan menggunakan dakwah seluas 7 butir laut. Tak habis lagi ilmu Tuhan, tak habis lagi. Kalau ganda, sekali ganda lagi pun tak habis lagi nak tulis ilmu Tuhan ni. Mana pidat kalimatullah. Tak habis-habis ilmu kalimat Tuhan ni. Tu dia. Baca Quran kadal dalam Al-Quran tu. Walaupun 7, walaupun ranting, semua di muka bumi jadi kalam, takdirkan. Semua 7 lautan besar jadi dakwah. Kalam menulis ilmu Tuhan. Siapa kekeringan 7 butir laut ni? 7 butir laut yang menjadi dakwah kering. Maka menulis ilmu Tuhan. Tak habis lagi. Masih banyak lagi tak habis nak tulis. Kalau ganti sekali ganda lagi pun masih tak habis lagi ilmu Allah. Hak boleh kita sikit-sikit banyak, sikit-sikit ni pakat ambil, pakat sekutu, pakat berkongsi pada setitik daripada luasnya laut tersebut.
ibaratnya. Boleh sikit pun kita rasa bangga bercakap dah. Itu dia. Itu maknanya. Itu dia maksud. Inilah usuluddin. Bagi usuluddin pula dari juga. Kita mengaji belakang lah. Usul pun biar kita kemah. Barulah kita kemah pula dalam tasawuf. Tasawuf nak jadi tahqiq pun kena lalui daripada jalan usuluddin juga. Sebagai tapak dan asas. Jadi arti kita mengaji hari ini nafi kamutasil. Kamutasil dinafikan. Payah ke tu? Rasa payah ke? Rasa susah nak faham ke? Lama-lama kata ke gapo mayuh-mayuh sangat. Kam ni gapo dia gak kakam ni buat manusia. Tu dia. Padahal ilmu tu ilmu ni hak Tuhan ni dalam kitab ni ulama tulis ni. Ulama membekalkan ilmu kepada kita. Mereka ambil isi faham, mereka ambil reti daripada Al-Quran wal Ahadis. Kalau tidak, takkan ilmu nak jadi boleh terima. Tak diterima kalau tak ada daripada Al-Quran was sunnah. Sia-sia je. Orang panggil bid'ah. Tengok, ni kamutasil ni arti pahaman ulama membuat istilah dengan bahawa memanglah hakikat sebenar sifat Allah banyak, tetapi sungguh pun banyak satu pada satu jenis. Kecik mudah pada sekara. Ilmu, hayat, samuk, bahasa, kalam, kalau hitung semua, tak ada boleh nak hitung sangat banyak. Gitu. Maka, hak kita ngaji saat ni, pada sifat, arti pada sekara. Kemudian kalau ada dua pada satu jenis, kalau dua pada sekara, kalau dua, itulah orang panggil kamutasil. Itu panggilannya kamutasil. Kam tu bilangnya. Mutasil tu mana berhubung. Tentang masalah mengaji sifat tauhid wahdatus sifat ni. Mengesahkan sifat ni. Tu nama kamutasil. Kamutasil. Dalam bentuk kaedah ilmu usuluddin. Tu dia. Iaitu ibarat daripada nafikan mutasil pada sifat. Dan iaitu nafi itu. Iaitu kamutasil pada sifat tu. Iaitu kamutasil pada sifat. Lagu mana bentuk, balah mana rupa. Tu. Agak kalau kita tak berajin dengar, susah juga. Nak boleh faham, tapi insya-Allah kita boleh acak-acaknya bolehlah tu. Ada masa orang bapa baca kitab, ada seorang tu dia tak berapa mana dengan nak ngaji. Tu dia. Dia nya tok mulu kapung. Pergi mengajilah dia hari tu. Gak betulannya masa tu, bapa baca kitab Durus Sami, duk goyak hakal ni lah. Betulan ngaji bakam mutasil pada sifat, kamutasil pada sifat, kamutasil pada af'al. Duk goyak tu. Lama-lama dia pun lari turun untuk mulu saat ni. Apa lagi turun? Dia kata pening pala, tak reti. Dia ngaku pening. Pening turun ke? Kamu je tak nyerah petang ke? Tu dia. Nak payah sikit mana sangatnya. Bukan duk payah. Gini je bendanya. Kita target
hak kita fokus sifat Tuhan pada sejenis. Tu hak kita pegang. Kemudian dalam kita itikad pada sejenis tu, maka mestilah kita menafikan akan dua perkara. Nak boleh tahqiq ke sifat, kena tolak dua perkara. Kena tolak nafikan dua perkara. Pertama, kita kena tolak dengan bahawa sifat Allah Ta'ala tidak berbilang-bilang pada jenis yang satu. Itu wajib. Kalau berbilang-bilang pada jenis yang satu, kalau berbilang pada jenis yang tula, itulah istilah Usuluddin panggil kam muttasil. Itulah kam muttasil. Kam ni bilangan yang berhubung dengan bicara sifat ni. Itulah bentuk kam muttasil. Maka kam muttasil ni berbilang-bilang ada sifat. Maka berbilang tu kena nafi lah. Bila kata dia sifat, nafi ke berbilang-bilang. Berbilang-bilang tu lah nama kata kam muttasil. Tu yang benarnya. Tu dia. Tu. Mak berasa tak payah mana payah apa. Kalau payah lagi kita boleh reti tak. Boleh faham. Ni ilmu usuluddin. Ini ilmu. Padat kita mari jauh pun tak apa, kita boleh ilmu. Itu dia. Kemudian pula dan iaitu kam muttasil tu. Iaitu kam muttasil. Bentuk kam muttasil atau gambar kam muttasil ni malah mana gambar dia? Iaitu berbilang-bilang sifat bagi zat. Berbilang-bilang, kalau kita kata berbilang-bilang pada sifat, iaitu berbilang-bilang sifat. Berbilang-bilang sifat bagi zat muqaddasah. Zat Tuhan yang maha suci. Berbilang-bilang sifat pada zat Tuhan yang maha suci. Daripada jenis yang satu seperti yang telah lalu sebutnya. Jadi kalau Tuhan ni bersifat berbilang-bilang pada jenis yang tula, itulah dia dipanggil kam muttasil. Bentuk tu itulah panggil kam muttasil. Kam muttasil ni istilahi Usuluddin, istilah Usuluddin. Jadi artinya sifat Tuhan tidak berbilang pada jenis yang satu. Kalau berbilang-bilang, itulah bentuk panggilan kam muttasil. Maka kam muttasil ni dinafikan, kena tolak tubik. Bila kita dah satu ke sifat Tuhan, tak ada jenis yang satu, tak berbilang, lalulah kitanya pegang dengan bahawa kalau berbilang, itu adalah mustahil. Hak berbilang-bilang itulah kena dinafikan. Kena ditolakkan. Tu dia. Muktai dah tu. Tu. Kalau tak faham juga, malam ni kelik makan nasi kenyal tidur biar jenera. Jangan tak jenera, jangan. Biar jenera. Jangan duk mikir aku ngajian tak reti apa kam muttasil. Nak reti. Dekat nak reti tapi tak reti, tak faham ni. Lama duk menengung tak jenera tidur jangan. Tidurlah. 16 jenera makan kenyal. Tak faham sekali, 2 kali pula kita royak depan tu. Asalkan jangan putus asa. Mari mengaji. Jangan duk kata menatang apa kau ni. Jangan. Salah besar tu Tuhan tu. Dan ibarat daripada menafikan mufasil pada sifat pula. Depan tu pula menafikan mufasil pada sifat. Dan iaitu subut sifat bagi yang lain daripada Allah seperti sifat Allah Ta'ala. Kita nafi juga
Yang kedua, kita nafikan pada sifat Tuhan ni tak ada sifat makhluk ya semacam sifat Tuhan. Pada hakikat serupa pada nama tak jadi masalah. Tuhan ada kudrat, kita pun ada ring. Kudratlah ring ni. Tuhan ada ilmu, kita pun ada ilmu. Serupa pada nama tak ada jadi salah. Tak jadikan satu yang salah. Yang salahnya kita samakan sifat kita dengan sifat Tuhan serupa. Sama tarah. Tu salah. Hak sama tarah ni lah orang panggil menafikan mumpasi. Hak tadi ta ni po bolok. Mumpasi. Kam ni bilangnya mumpasil yang bercerai. Kalau kata mutasir dengan ta berbilang, menafikan bilang-bilangan yang berhubung. Kalau kan mumpasil, menafikan bilang-bilangan yang bercerai. Pula dah. Hak mumpasil balas mana? Ni. Kita yakin dah Tuhan satu sifat tidak berbilang-bilang pada jenis yang sama. Maka kitanya dapat kesimpulan lah bahawa makhluk tak ada bersifat yang serupa dengan sifat Tuhan. Makhluk tidak ada sifat yang sama dengan sifat Tuhan. Itu maksudnya. Jadi kalau ada pada makhluk satu sifat yang semacam dengan sifat Tuhan, itulah dia orang panggil mumpasil. Itulah kena nafi, kena tolak. Kena nafi, kena tolak. Jangan kata ada sifat makhluk yang sama tarah dengan sifat Tuhan. Itu mustahil. Maka ada sifat makhluk yang serupa sifat Tuhan. Maka itu kita namanya mumpasi. Nama mumpasi. Serupa sifat kita sama tarah dengan sifat Tuhan. Sama-sama kudrat. Maka ini nama lagu ni, nama serupa gini ni, sama tarah gini ni, ini kata Usuluddin mumpasil, bilangan yang bercerai. Maka nak ayat kata bilangan bercerai daripada sifat Tuhan ni pun dinafikan. Bercerai ni makna kata kita samakan sifat Tuhan dengan luaran, dengan benda luar. Apa luar? Makhluk. Tu mumpasil dia panggil tu, bercerai. Arti kita kata ada sifat Tuhan, ada sifat makhluk, ya sama tarah dengan sifat Allah. Pada pihak sama-sama kuasa boleh menjadi. Itulah kata Usuluddin, nama benda itu kat gitu dipanggil mumpasil. Maka mumpasil ni benda mustahil dan kena tolak dan kena nafikan. Dengan bahawa kita nafi tidak ada sifat makhluk yang sama dengan sifat Allah. Kalau sama pun pada nama je, tidak pada hakikatnya. Itu dia. Abang rasa pada tu. Tak boleh teruk sangat. Tak boleh nak teruk. Teruk. Tidak nak teruk sangat juga. Cuma nak ulih-ulih hak tulah je. Nak faham. Ilmu bagaimanapun kita nak dapati kenalah melalui kesukaran. Suka yang kita rasa susah faham sikit tu, maka kita sabarlah. Tu dia. Esok insya-Allah kita akan faham tu. Dan ketiga, wahdaniyat pada perbuatan. Wallahu a'lam.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وعلى آله وصحبه اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم اجعلنا عارفين اللهم اغفر لنا وارحمهم كما ربونا ولجميع المسلمين والمسلمات اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا وتفرقنا من بعده ولا تجعل اللهم فينا هب لنا مسيئا لمحسننا ومقصرا وهب لنا الكل بوجهك الكريم وصلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام